jahat, perempuan jahat, tidak ada moral, mengabaikan undang-undang hukum Islam, itu dan persentage atau peratusan untuk mensabitkan seorang pada nusyus itu amatlah berat. Jadi kepada wanita-wanita saya ingin berpesan dan juga ingin memberikan pandangan, usahlah gundah gulana. Jika saudara-saudari, kaum-kaum ibu mempunyai amalan hidup yang baik, mengamalkan cara hidup yang baik, tidak perlu bimbang. Kerana nusyus itu sesuatu perkara yang kita susah nak bayangkan. Terlalu sangat jahat sangatlah. Boleh kita boleh kata. Orang lelaki juga jangan senang nak pakai nusyus tu. Baik, benar sekali. Orang lelaki pun janganlah senang-senang oleh kerana ada satu senjata nak mensabitkan. Tak bagus sebenarnya kita nak kata isteri kita nusyus kerana isteri kita juga adalah ibu kepada anak-anak kita. Betul. Okey, jadi isu mengenai harta pencarian isteri pertama. Dan jadi macam mana dia nak, sebab dia tak nak kehilangan hak tu, nak komen sikit. Seperti yang disebut tadi, harta pencarian ini akan timbul ya, isunya apabila berlaku beberapa perkara. Perceraian, kematian salah seorang pasangan, dan juga jika berlaku poligami dan berlakunya tuntutan-tuntutan. Baik, sekiranya saya pernah berurusan dengan seorang klien di mana ketika suaminya ada niat untuk berpoligami, maka wanita ini cubalah nak menuntut harta pencarian. Tetapi Sayugia diingatkan ya Wadina, harta pencarian ini hanyalah biasanya diputuskan sekiranya berlaku dua perkara tadi, perceraian ataupun kematian. Kalau berlaku poligami, ia tidak terus, mahkamah tidak akan terus memberikan hak kepada isteri tadi kepada harta pencarian automatik. Namun demikian boleh memberi satu garis panduan, memberi satu kata pemutus. Maknanya kalau ketika perkahwinan pertama berusia 10 tahun telah dikumpul wang ataupun harta benda sebanyak 10 juta, jadi isteri itu nak menetapkan 10 tahun 10 juta itu ada hak saya sebagai isteri itu pertama. Itu boleh diputuskan. Boleh diputuskan tetapi belum boleh diimplementasikan. Selepas perkahwinan selepas usia perkahwinan yang ke-11, ke-12, ke-13, harta itu dikongsi pula dengan isteri yang berikutnya. Yang 10 tahun itu saja. Tapi wajarlah. Memang wajar. Memang wajar sangatlah. Wajar sangat. Okey, seorang pemanggil talian. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Puan Wadina. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya ni Iman Syazal dari Pandan Indah. Okey, silakan Iman. Ya? Silakan soalan dia. Okey, tuan tanya. Suami saya dah kahwin 2. Ya, saya. Saya ni nombor 2. Okey. Tapi sekarang dia nak cerai dengan nombor 1. Tapi dia sekarang dia ni muflis. Macam mana ya nak tuntutan dia? Macam mana tuntutan dia? Okey. Dia muflis sekarang. Ada soalan tak? Suami itu muflis ketika perkahwinan yang kedua ataupun sudah lama? Tak. Lepas dah kahwin. Selepas dah kahwin dengan isteri yang kedua, dengan saudari? Ya, saya. Baik. Boleh. Okey, terima kasih. Okey, soalan ini dari aspek sivil dan syariah. Mujur juga saya beramal di Mahkamah Sivil ya. Okey. Untuk persoalan yang begini, sebenarnya takrifan muflis itu sudah jelas ya, Wadina. Barang siapa yang muflis itu, beliau tidak boleh memperoleh harta, tidak boleh memiliki atau mempunyai apa-apa harta di bawah milikannya. Jadi dalam soal ini, di sisi undang-undang, suami itu tidak ada apa-apa untuk dibagikan. Tidak ada apa-apa. Maknanya isteri pertama pun tak boleh dapat apa-apa, isteri kedua pun tidak apa-apa. Kecuali sebelum beliau muflis itu, telah pun ada pembahagian yang jelas. Tapi kalau ikut undang-undang Malaysia, sebaik saja muflis, apa saja dibukukan. Rumah ke, wang simpanan ke, sebagainya. Semua. Tapi sebelum diisytiharkan tu, kalau dia dah bahagikan, lainlah ceritanya. Tapi bolehkah kita persoalkan kembali sebelum muflis tu yang dibahagikan tu? Tidak. Kerana jelas, harta pencarian kan hanya dibahagi-bagikan selepas berlaku pertikaian. Sama ada berlakunya perceraian ataupun berlakunya kematian salah seorang pasangan. Jadi, menjawab soalan Wadina tadi, kalau harta yang dibahagi-bahagikan sebelum dia muflis sebagainya, itu adalah satu mungkin dikatakan hadiah, mungkin dikatakan hibah, mungkin dikatakan pemberian istimewa sebagainya. Okey, nak buat tuntutan ni kepada para wanita di luar sana, kadang-kadang dia tunggu, masalahnya wanita ni tunggu terlalu lama dah 5-6 tahun lepas bercerai tu baru nak buat
tuntutan harta sepercarian. Dan juga pentingnya macam mana kita nak membuktikan bahawa kita menyumbang. Jadi bukti ni penting di mahkamah. Jadi kita nak tunjuk apa, bukti apa, saya jaga anak, tak ada bukti, tak ada pasal CCTV, nak macam mana nak bukti? Persoalan harta sepercarian ini hendaklah ditakrifkan ataupun dilihat dengan luas, ya, Warina. Kerana kalau seorang wanita itu tidak bekerja, menjadi isteri rumah, kemudian suami membeli harta, kereta, rumah, sebagainya, biasanya tidak ada nama isteri. Ya, saya. Sama ada sengaja ataupun tak sengaja ataupun memang disengajakan. Kadang-kadang suami berfikiran macam itu kan. Jadi dia beli nama atas nama Ahmad misalnya. Kemudian berlaku perceraian, isteri pun hopeless lah. Gundah gulana kerana tidak ada nama di sisi undang-undang di atas sales and purchase agreement. Namun demikian, jelas sekali walaupun tidak ada nama yang termaktub dalam apa-apa surat perjanjian membeli rumah kereta, tapi undang-undang Islam memberikan pengiktirafan kepada isteri dengan adanya bahagiannya. Macam mana nak buktikan? Di situlah peranan hakim, peranan peguam mengendalikan kes, memanggil saksi. Saksi. Katakanlah usia perkahwinan mereka berusia 20 tahun, 30 tahun. Sudah tentu boleh dipanggil saudara mara. Sudah tentu dipanggil jiran, tetangga, sahabat handai. Untuk membuktikan bahawa ya. Suka tak kita nak panggil orang-orang ni untuk membantu wanita ni? Dalam pengalaman sendiri. Baik, pengalaman saya tidak suka. Kerana ramai good Samaritan, ramai orang-orang baik di luar sana yang ingin tampil ke hadapan, memberikan saksi yang benar bahawa ya benar. Sepanjang pengetahuan saya mengenali pasangan ini, 20 tahun, saya percaya isterinya telah pun melaksanakan kewajipan. Itulah saksi. Okey, dalam 2 saat urusan pada penonton. Baik, harta pencarian adalah satu hak yang sangat indah, yang memberi pengiktirafan kepada golongan wanita supaya mereka dapat melaksanakan tugas tanpa rasa ragu-ragu hak mereka bila berlaku apa-apa perkara. Dan ingatlah bahawa harta perceraian ini satu yang wajib. Barang siapa yang terlibat dalam proses perundangan hendaklah memastikan hak lelaki, hak wanita itu sama-sama ditimbangkan. Dan ingat, hadis Rasulullah berkata, barang siapa yang mengambil hak orang lain, wa ima sejengkal tanah sekalipun, maka rohnya akan digantung 7 ke bawah, 7 langit, 7 bumi ke bawah. Jadi ingatlah para suami, ingatlah isteri, janganlah bertikai soal harta ini. That was very, very powerful. Terima kasih. Jadi, tiada apa lagi ingin saya perkatakan. Terima kasih diucapkan kepada Encik Khairul Anwar. Kepada para wanita, ketahui hak anda mempunyai hak. Islam itu sangat indah. Pada para suami, tak maulah roh tu digantungkan macam tu. Okey, kita berehat sebentar dan kembalinya nanti banyak betul paparan menarik di Malaysia hari. Terus bersama dengan kami.